Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Terima kasih kepada korang semua yang masih setia dengan channel ni. Kepada korang yang belum subscribe, boleh tekan butang itu sekarang. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loceng agar korang semua tidak terlepas sebarang notifikasi terkini dari channel ni. Jika korang semua suka dengan video ni, silalah like dan share. Terima kasih sekali lagi. Korang dah tak sabar kan nak tengok cerita seram? Okeylah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan. Alung dan Syafiq, dua sahabat yang berasal di kampung yang sama, belajar juga di kolej yang sama. Mereka berdua sedang dalam perjalanan pulang dari Kuantan ke Kuala Terengganu sempena cuti semesta. Kerana ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di kolej, mereka pulang agak lewat sedikit dari rakan-rakan yang lain. Syafiq, aku rasa subuh esok baru kita sampai kampung ni. Apa lah, baru slow-slow. Biar lambat asal selamat. Mu duk tahu mana-mana jalan shortcut ke Along? Ni mak cik masa. Tadi kata bawa slow. Aku ngeh lah. Lagipun aku berasa lapar pula ni. Nampak kedai makan kan kita berhenti Kata si Syafiq yang mula tak senang duduk kerana kelaparan. Si Alung memilih untuk bergerak melalui jalan pantai. Senang nak berhenti kat mana-mana. Cuaca yang dari tadinya tenang dengan angin sepoi-sepoi bahasa mula berubah sedikit demi sedikit. Angin malam dihasilkan semakin kencang. Alung mula merasakan sesuatu akan terjadi di hadapan mereka. Syafiq, aku rasa sikit lagi macam nak hujang. Kuat angin ni. Titis-titis air mula membasahi mereka berdua. Pada ketika itu, mereka melalui kawasan kampung yang gelap dan sunyi. Hanya ada satu rumah sahaja yang menyalakan lampu di depan rumah. Long, tu, ada rumah. Kita tumbas situ je Kata Syafiq sambil menunjukkan ke arah sebuah rumah kampung yang terletak lebih kurang 100 meter dari jalan utama. Rumah tersebut tidak berpagar. Di sekitarnya terdapat beberapa batang pohon mangga yang besar-besar. Mereka berdua duduk di tangga rumah dalam keadaan separuh basah sambil memerhatikan keadaan rumah kayu tersebut. Keadaannya bersih dan kemas. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kalau boleh, jangan buat bising. Kacau tak rumah. Seboleh-bolehnya, jangan bagi dia tahu pun kita tumpang teduh kat sini. Berhenti je hujan ni sekarang. Kita caw. Okey. Tapi Alung, aku lapar Kalau lapar naiklah ke atas, duduk sini. Nanti aku bawakan makanan. Dalam keadaan terkejut, Alung dan Syafiq saling berpandangan antara satu sama lain. Rupa-rupanya selama berada di situ, ada orang yang sedang memerhatikan gelagat mereka berdua. Minta maaf makcik kita tumpang teduh sini kejap. Tak nak kacau makcik pun. Dah, aku kata naik. Oh, backing pula makcik. Mereka berdua akur dengan arahan perempuan tua itu dan terus naik duduk di serambi. Tidak lama kemudian, perempuan tua itu datang kembali bersama hidangan yang amat menyelerakan. Ada nasi dengan lauk pauk seperti gulai ayam, sambal udang, sayur lemak kobis, siap dengan air sirap Bandung. Pendek kata macam kat kedai lah. Alung dan Syafiq tergamam keheranan. Bagaimana makanan sebanyak itu boleh terhidang di hadapan mereka?
Situasi ini seperti ada yang tidak kena. Along berasa tak sedap hati. Jemputlah makan apa yang ada. Nasi cik. Jemput makan cik. Syafiq dengan segera mencapai pinggan kosong lalu diisinya semua jenis makanan yang ada. Dia pun makan sepuas-puasnya. Sementara Along hanya minum air. Dah kenyang katanya. Sambil menikmati juadah makan malam itu, mereka bertiga bersembang-sembang kosong dan bertukar-tukar cerita. Rupa-rupanya makanan yang banyak pada malam itu diberikan oleh jiran sebelah rumah perempuan tua itu. Oh, ingatkan makcik yang masak semua ni. Kejut kau kalau boleh masak semua sekali serentak macam ni. Kalau mu nak tumpang tidur sini boleh. Tapi tidur luar je lah. Esoklah balik kampung. Hujan ni tengok gaya macam tak berhenti ni. Along dan Syafiq saling berpandangan dan menganggukkan kepala tanda setuju dengan cadangan perempuan tua itu. Perempuan tua itu masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 biji bantal serta ubat nyamuk. Nak ambil ni. Makcik masuk dulu. Kalau nak apa-apa, panggil makcik. Terima kasih makcik. Duk hangka kok. Baik sungguh makcik ni. Menjelang tengah malam, hujan pun berhenti. Syafiq tiba-tiba terjaga diri tidur. Long, aku sakit perut ah. Mu dah rasa benda? Aduh, sakit teruk Mula rasa. Syafiq teringat makanan yang dimakannya tadi. Entah-entah dah basi. Tapi rasanya masih sedap. Takkanlah. Syafiq segera bangun dan mengejutkan Along. Tolong aku Long. Aku dah berok. Nak aku jap. Along dalam keadaan mamai menurutkan sahaja permintaan sahabatnya itu. Pergi lah beritahu makcik tu kau nak berok. Oh, segang lah. Laki pun masa kita sapa tadi, aku nampak dia jambang belakang tu. Suka hatimu dia jambang, tong-tong bukang. Mereka berdua berjalan perlahan-lahan berbekalkan cahaya lampu telefon bimbit menuju ke jamban yang dimaksudkan. Mana? Tak siapa-siapa lagi ni. Oh, tadi nampak macam dekat. Tu bukan? Itulah, jom. Apa pula? Mu je lah yang pergi, aku tunggu sini. Mu jangan lari lah. Syafiq segera berlari ke jamban tersebut. Pintu ditutup dan Syafiq melepaskan hajatnya. Lega betul rasanya. Along? Oh, Along. Syafiq cuba nak pastikan yang Along masih berada di tempatnya. Along. Mu jangan main-main boleh tak? Syafiq mula berseseram. Dia segera menyudahkan urusannya dan bercapai seluar yang digantung di pintu jamban. Semasa Syafiq cuba menarik seluarnya, dia merasa seperti ada orang sedang memegang seluarnya dari luar. Along. Nak kena Along ni. Apa? Seluar dilepaskan. Syafiq segera memakainya. Waktu ini, dia terdengar bunyi orang berjalan di atas daun kering di sekeliling jamban. Bunyi suara perempuan mengilai semakin lama semakin kuat. Jantung Syafiq mula berdegup kencang. Dia mula sedar, apa yang berada di luar jamban itu bukanlah sahabatnya. Dari celahan dinding jamban, Syafiq cuba mengintai keluar. Namun, keadaannya agak gelap. Syafiq nekat untuk keluar dari jamban dan berlari sepantas kilat. Malangnya pintu jamban tidak dapat dibuka. Dalam keadaan tercungak-cungak, dia menjerit nama Along. Along! Along! Di manakah Along? Sebenarnya, sebaik saja si Syafiq masuk ke dalam jamban, Along telah menjambung tidurnya di serambi. Bertuah punya member. Dari luar jamban, kedengaran seperti ada benda merayap menuju ke atas bumbung jamban.
Dinding jamban bergegar dengan kuat, memaksa Syafiq menekuk kepalanya. Mulutnya tidak henti-henti memanggil Along. Along! Along! Kemudian keadaan menjadi tenang seketika. Apa yang kedengaran hanyalah bunyi nafas si Syafiq yang masih tercungak-cungak ketakutan. Perlahan-lahan dia menurunkan tangannya dan berdongak ke atas. Dan sama-sama Syafiq terpandang satu makhluk yang amat menakutkan sedang menunjuk tajam ke arahnya. Kau dah kotorkan jamban aku. Jamban aku. Kau berambus. Tangannya menerkam kepala si Syafiq lalu dihumpannya ke arah pintu jamban. Syafiq tersembam ke tanah. Aduh sakit! Dalam keadaan lemah dan ketakutan, dia berlari mendapatkan sahabatnya. Along! Along! Akibat jeritan yang kuat itu, Along tersedar dari tidur. Dipeluknya Along dalam keadaan tidak bermaya sehingga akhirnya dia jatuh pingsan. Pi, bangun Pi. Subuh. Nak ambil ni. Sapu ke muka dia? Mengokey ke Syafiq? Buat apa jerit-jerit malang? Nampak atu ke benda? Along. Ya sungguh Along Aku jumpa hatu malang. Dia masuk dalam jambang. Mana aku sampai ni ketor lagi ni. Takut Long. Mau sakit perut ke malang? Bapa dok bagi tahu pakcik? Jamban hok mu berok malang tu bukan makcik bunyi. Hok jangan belah bunyi. Jamban makcik makan dapur ni hok je. Mu malu ngat nak kata ke makcik. Setelah selesai solat subuh, Along dan Syafiq pun mengucapkan selamat tinggal kepada perempuan tua itu. Semasa menuju ke jalan utama, kedua mereka sempat berpaling ke arah jamban jiran perempuan tua itu. Rupa-rupanya ada sebuah lagi rumah kampung di sebelahnya. Itulah sebenarnya rumah jiran yang dimaksudkan perempuan itu semalam. Cuma yang anehnya, rumah itu kelihatan sangat usang. Namanya pun sudah dipenuhi semak samun. Sampai di persimpangan, Along dan Syafiq melambai-lambaikan tangan ke arah perempuan tua itu. Cuma kali ini, mereka sangat peranjat. Mereka seperti tidak percaya dengan apa yang ada di depan mata mereka. Api, mu nampak? Tu hantu semalang Long. Cepat lari Long. Aku berasa nak pesan pulak lah ni. Begitulah berakhirnya kisah untuk kali ini. Lain kali, kalau singgah rumah orang, tak kisahlah sama ada nak tumpang teduh ke, nak tumpang buang air, apa-apa je lah. Seboleh-bolehnya mintalah izin tuan rumah dulu. Ya teman-teman.